Bismillah, walhamdulillah. Hadirin hadirat, pelajar-pelajar Smart Hafiz yang khususnya dan pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang terakhir ini saya akan mengetengahkan beberapa isu semasa, isu-isu contemporary tentang permasalahan yang berlaku. Walaupun ini tak ada dalam silibus, tapi saya ingin mengajak para pelajar melihat dunia ni lebih luas supaya kita ni tidak jumul. Kira kita tidak hanya berada pada satu kotak, dan kita kena banyak membaca dan apakah yang berlaku supaya kita belajar ni kita tak hanya nampak untuk lulus peperiksaan saja. Kita belajar untuk mematangkan pemikiran, untuk menyelesaikan masalah, dan yang paling penting kita tak terjerumus kepada sesuatu benda-benda yang tidak diredai oleh Allah SWT. Baik, tajuk yang kita bincang inilah isu-isu semasa yang berkaitan tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tajuk ini akan membawa dua orang tokoh. Yang pertama, golongan disebut dalam bahasa Arab Al-Quraniyun, iaitu golongan yang menerima Al-Quran sahaja dan tidak menerima hadis. Ini masalah yang perlu kita teliti. Video dia ni nama dia Ahmad Subhi Mansur, orang Mesir, pernah mengajar di Al-Azhar dan berada sekarang di US, tak silap saya. Dan saya ada mengikuti, dari sekali saya belajar dulu, saya mengikuti kita mengkaji tentang pemikiran dia. Dia ambil subjek masa ijazah dulu, kita akan mengkaji tentang pemikiran dia, mengapa dia menolak sunnah. Kita tak nak panjangkan bincang ini, semua saya akan ambil ringkas saja. Contoh, dia akan buat satu pernyataan ataupun dia punya banyak video-video dia. Al-Quranu wa kafa masdaran lil tashri'il islami. Al-Quran cukuplah sebagai sumber perundangan Islam. Banyak demi syarahan ni. Kalau pelajar-pelajar hadirin berminat, boleh dengar sendirilah. Okey. Dia golongan yang menolak hadis. Dia kritik hadis macam-macam. Dia kata Abu Hurairah, dia kata Aisyah, dia kritik dan Sahih Bukhari dan sebagainya. Tapi tak apa, saya tak nak bincang dulu. Penting golongan ni bagaimana dia nak melihat mungkin Al-Quran tu hanya satu sumber perundangan? Tak mungkin. Sebab itu, bagaimana kita belajar yang hadis tu? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti pegang dua, Al-Quran dan hadis. Kalau nak tahu wasiat macam mana? Al-Quran tak menjelaskan siapa nak bagi wasiat. Jadi nak bagi hibahnya bagaimana, kalau ribanya bagaimana, kan? Kalau jual belinya bagaimana. Tak mungkin kita dapat, bukan makna Al-Quran itu tak lengkap. Tapi inilah peranan As-Sunnah, memperincikan apa yang ada dalam Al-Quran, menjelaskan apa yang tidak sama dalam Al-Quran. Sebab tu Allah mengutuskan Nabi SAW untuk menjelaskan supaya manusia ni tidak terjerumus dalam kesesatan. Tidak, manusia akan buat apa yang dia rasa dia betul. Dia faham Al-Quran ikut dengan cara selera dia. Ini akan jadi masalah yang besar. Ini yang berlaku sebahagian sarjana Islam. Benda ini perlu diambil perhatian. Sebab itu para pelajar yang dirahmati Allah SWT, bila kita baca Quran, hafal Quran, faham Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sekiranya tidak faham, jangan terus buat keputusan. Belajar, kaji. Baca buku A, baca buku B. Buku A kata ini, buku B kata ni. Tak faham lagi, baca buku C. Tak faham, baca buku D. Kalau selagi tak jumpa, kalau rasa macam tak tenang, bertenang dulu, tinggalkan. Ini satu ulama lah. Saya panggil dia alim lah. Alim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Semoga Allah mudahkan urusan beliau, melihat bahawa Al-Quran dan Sunnah saling melengkapi. Baik. Yang kedua, kita akan bawa di Malaysia, supaya pelajar lihat di negara kita ni pun ada perkara-perkara begini, iaitu Kasim Ahmad. Sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dia tulis ni buku dia, Hadis Jawapan kepada Pengkritik, iaitu selepas dia tulis sebuah buku hadis, satu penilaian semula, satu hadis.
asalnya dia adalah orang sastrawan politik, orang yang hebat dalam sastra. Sastra Melayu dia sangat tip-top. Dalam bidang politik sangat tip-top. Dalam bidang parti sosialis pun sangat tip-top. Sumbangan dia. Tapi ada benda yang kita tak setuju, iaitu bagaimana dia faham hadis dalam kaca matanya yang tidak tepat. Lalu saya pun kita membaca buku dia, ada 2-3 buku saya baca tentang sastra dia, kritikan sastra dia, dia mengkritik Shah Nun Ahmad. Kalau kita baca buku yang saya sempat baca, iaitu Mencari Jalan Pulang. Bila kita baca buku tu pun nampak seakan dia nak bertaubat ataupun dia menerima. Tapi tak apalah, saya tak nak panjangkan cerita ni. Cuma saya nak ringkaskan pada pelajar hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kalau baca buku Mencari Jalan Pulang tu, mungkin kita akan faham mengapa dia jadi begini. Tak apalah, para pelajar boleh cari buku tu. Nak pinjam pada saya pun boleh. Okay. Dia telah mengambil hadis secara maksudnya dia bukan kata dia tak terima semua, dia tolak sebahagiannya. Jadi dia nak kata bahawa hadis yang sahih, hadis yang sahih perlu dibuat penilaian. Dia kata ulama-ulama dulu tak mentakhrij, tak menyemak hadis yang betul kan. Jadi tak nak panjangkan benda tu. Saya buku hadis satu bulan sebelum saya tak dapat. Okey, jadi kita baca dekat artikel sarjana sajalah. Okey. Jadi para pelajar, apa yang bawa ke sini, ada golongan ni dia menerima sebahagian hadis dan menolak sebahagian hadis. Perkara ini tidak boleh. Melainkan kalau hadis itu hadis yang maqtu', hadis yang syaz, hadis yang mursal, hadis yang maudhu'. 4 hadis ni hadis yang tak boleh dijadikan hujah. Nanti kita akan belajar dalam mungkin kita 5 lah. Okey. Jadi ada hadis yang boleh dijadikan hujah, ada hadis yang tak boleh dijadikan hujah. Kalau hadis yang tak boleh dijadikan hujah, ya kita tolak mutlak, tolak terus. Tapi kalau hadis yang boleh dijadikan hujah, kita terima. Hadis dhaif kita boleh terima. Tapi nak jadikan hujah, ada perbincangan ulama. Sebab tu perkara-perkara ini perlu kita faham. Sebab tu kita baca sunnah ini, yang pelajaran banyak adalah dasar dia. Akar kena kukuh, supaya nanti bila pelajar makin meningkat dewasa, masuk ke bidang Quran, masuk ke bidang hadis, pelajar akan memenuhi benda-benda yang luar biasa yang pelajar akan melihatnya di masa akan datang. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, sebagai kesimpulan lah, apa yang dibawakan, setiap daripada kita ni ada peranan masing-masing. Kalau individu, kita kena belajar rajin-rajin menuntut ilmu. Pastikan ilmu yang kita tuntut ni ilmu yang benar. Okey. Kalau kita tak tahu, kita menuntut, belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang seterusnya, peranan masyarakat. Masyarakat ini kita mendidik masyarakat. Kita buat program cinta Quran, cinta hadis. Bukan hanya melagukan Al-Quran. Kita buka kitab tafsir, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Kita bincangkan. Perbezaan pendapat itu lumrah. Tapi ilmu itu perlu dilumat. Ilmu itu perlu dikaji. Peringkat negara, kita perlu negara macam apa untuk menitikkan berat supaya adanya undang-undang. Ajaran sesat ini bagaimana nak dilaksanakan? Bolehkah dihukum? Nak dihukumkan? Apa peranan? Itu yang hadirin hadirat, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT. Pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, Allah memudahkan urusan kita, Allah memberi hidayah kepada semua. Baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kerana saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.